Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar semua? Saya Cikgu Roslinda, guru atau cikgu perniagaan anda pada hari ini. Okay, sudahkah anda bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran teknik menjawab subjek perniagaan? Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu harap semua murid-murid telah pun bersedia dengan pen dan nota untuk mencatat nota dan juga isi-isi penting sepanjang sesi pembelajaran atau teknik menjawab perniagaan ini dijalankan. Teknik menjawab perniagaan ini dilaksanakan ataupun dijalankan supaya semua murid dapat mengetahui teknik menjawab yang tepat mengikut kata tugas dan juga peraturan permakahan yang telah ditetapkan. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan teknik menjawab, cikgu harap semua murid-murid telah pun mengetahui grade dan juga markah untuk cemerlang dalam perniagaan. Ya, di sini cikgu kongsikan grade dan juga markah untuk cemerlang perniagaan. Untuk cemerlang perniagaan iaitu untuk mendapat A, range markah dia ialah 70 markah ke atas. Murid-murid boleh rujuk kepada slide kawasan yang bertanda merah. Ya, markah A+ ialah markahnya antara 90 ke atas. Ya, untuk markah A ialah 80 hingga 89 dan untuk A- antara 70 hingga 79 markah. Seterusnya kita teruskan, cikgu teruskan dengan format kertas perniagaan kod 3766. Okey, perniagaan ini mempunyai 3 kertas, iaitu kertas 1 iaitu kertas objektif, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 3 merupakan kerja khusus yang kita laksanakan pada bulan April hingga Jun. Kertas 1 ni merupakan kertas objektif, kertas aneka pilihan ya. Jadi mempunyai 40 soalan dan wajarannya ialah 20%. Ya, peruntukan masa yang diberikan untuk kertas 1 ialah 1 jam 15 minit. Bagi murid-murid yang inginkan ataupun yang target A dalam perniagaan, kamu sepatutnya memperolehi ataupun menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 34 ke atas. Soalan untuk kertas 1 ni dia selalunya direct daripada buku teks ya, lebih sebab dalam kertas 1 ni dia ada 2 kemahiran yang akan diuji, iaitu uji kefahaman. Dan bila kita uji kefahaman, soalan-soalannya adalah direct daripada buku teks. Dan ada juga soalan-soalan aplikasi mudah, iaitu untuk menguji kemahiran. Okay? Bagi pelajar-pelajar, bahagian kertas 1 ni sangat mudahlah bagi pelajar-pelajar yang rajin membuat latihan dan merujuk buku teks. Okay, seterusnya kita pergi kepada kertas 2. Masa yang diperuntukkan bagi kertas 2 ialah 2 jam 15 minit. Wajaran untuk kertas 2 adalah 60%. Dalam kertas 2 mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A dia mengandungi 6 soalan dan kamu wajib menjawab 5 soalan. Boleh jawab daripada mana-mana 5 soalan. Peruntukan markah bagi setiap soalan ialah 10 markah. Bahagian ini mempunyai 50 markah, iaitu 1 bagi 1 soalan 10 markah. Maka 5 soalan yang dijawab 50 markah. Bahagian B mempunyai 3 soalan dan kamu perlu menjawab 2 soalan sahaja. Markah bagi setiap soalan adalah sebanyak 15 markah, maka keseluruhan markah untuk bahagian B ialah 30 markah. Bahagian C ialah soalan wajib jawab, iaitu soalan kajian kes. Bahagian ini tiada pilihan. Peruntukan markah ialah sebanyak 20 markah. Jadi keseluruhan markah untuk kertas 2 ialah 100 markah dengan wajarannya 60 markah.
Seterusnya, kertas 3 yang mempunyai wajaran sebanyak 20%. Ya. Kertas 3 merupakan kerja khusus yang mesti dibuat oleh setiap calon. Ya, kerja khusus ini berkaitan dengan rancangan perniagaan yang ditulis secara draft tangan dan juga sebagai end produknya ialah bertype. Ya, dengan komputer lah. Okey, masa diperuntukkan selama 10 minggu. Selalunya kertas 3 ni kita buat mulai bulan April hingga bulan Jun. Tetapi disebabkan oleh PKP COVID-19, maka kertas 3 pada tahun ini telah ditunda sehingga Ogos, ya? Daripada Ogos hingga Oktober. Baik, cikgu akan kongsikan juga bagaimana cara pengiraan markah secara keseluruhan, supaya pelajar-pelajar masing-masing boleh membuat strategi lah, ya, untuk capai target masing-masing. Okey, murid-murid boleh rujuk slide untuk cara pengiraan markah. Baik, cikgu akan bagi dulu macam mana kita nak target A, ya, cemerlang, ya, sama ada A+, A atau A minus. Okey, untuk kertas 1 kita ada 40 soalan, wajarannya 20%. Jadi cara pengiraannya, kalau cikgu sebutkan tadi, untuk cemerlang mesti mendapat 34 ke atas. Ya, jadi kalau 34 ke atas, kita bahagikan dengan 40, darab dengan 20%, maka kita telah berjaya mendapat 17 markah untuk kertas 1. Okey, untuk kertas 2 pula, markah penuhnya 100 markah. Jadi sekiranya kita mendapat 68 markah, kita bahagikan dengan 100, kita darabkan dengan 60%. Maka kamu telah memperolehi 41 markah. Okey, kertas 3 ni sebenarnya markah dia adalah confidential, ya. Tetapi selalunya kita boleh target dah, ya. Kalau kita buat seperti yang telah diperuntukkan, maka selalunya boleh dapat 18 hingga 19, ya. Okey, katakan kita dapat 18 markah, maka keseluruhannya kertas 1 17 markah, kertas 2 41 markah dan kertas 3 18 markah, maka keseluruhannya kita mendapat 76 markah, maka kita telah pun cemerlanglah untuk boleh berjaya telah mendapat A, ya, dalam perniagaan. Baik, bagi calon-calon yang hanya target lulus, tapi sebenarnya kita tak maulah lulus, kan? Okey, baik, kamu boleh rujuk slide juga untuk cara pengiraan markah. Okey, kertas 1 sekurang-kurangnya kena betul 20 soalan. Okey, dari 20 soalan dibahagikan dengan 40, darab dengan wajarannya 20%, maka kamu telah berjaya mendapat 10 markah untuk kertas 1. Baik, kertas 2, katakan kamu memperolehi bahagian A 20 markah. Manakala daripada markah penuhnya 50 markah, bahagian B sebanyak 5 markah daripada 30 markah dan bahagian C 5 markah daripada 20 markah. Oleh itu, kamu telah mendapat 30 markah, maka 30 dibahagikan dengan 100 darab dengan 60% wajarannya, maka kamu telah berjaya memperolehi 18 markah untuk kertas 2. Okey, kertas 3, katakan kamu mendapat 15 markah, keseluruhannya kertas 1 10 markah, kertas 2 18 markah dan kertas 3 15 markah. Jadi kamu telah berjaya mendapat grade E, iaitu 43 markah, ya. Seterusnya, peruntukan soalan. Setiap bahagian tu dia ada peruntukan soalan berdasarkan peperiksaan SPM 2019 yang lepas, ya. Baik, kalau untuk pengetahuan semua, perniagaan ni baru 2 tahun peperiksaan, ya, iaitu 2018 dan 2019, ya. Jadi cikgu rujuk pada soalan 2019. Untuk bahagian A, ya, kita ada 5 soalan, kita ada 6 soalan. Okey, soalan 1 hingga 6. Okey, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 selalunya daripada tajuk tingkatan 4. Okey, manakala soalan 4, soalan 5 dan soalan 6 daripada tajuk tingkatan 5. Maka di sini semua pelajar boleh buat strategilah. Sekiranya kamu kekuatan kamu pada sukatan pelajaran tingkatan 4, maka kamu lebihkan jawab soalan 1, 2 dan 3. Sekiranya fokus pada tingkatan 5, maka boleh jawab soalan 4, 5 dan 6. Okey, untuk bahagian B, soalan 7 selalunya daripada tingkatan 4.
soalan 8 daripada tingkatan 5 dan soalan 9 selalunya gabungan tingkatan 4 dan 5, tetapi pada tahun 2019 soalan 9 ialah soalan pengiraan. Soalan pengiraan ni maksudnya daripada tajuk tingkatan 5 iaitu penyata kewangan ya. Bagi soalan 10 iaitu soalan kajian kes, okey, soalan ataupun peruntukan soalan pada bahagian ni ialah 20 markah dan gabungan soalan-soalannya adalah daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya. Kemungkinan dalam 4 atau 5 tajuk yang ditanya ya. Seterusnya cikgu akan jelaskan kata tugas. Kata tugas ataupun kata kunci ya yang selalunya terdapat dalam soalan-soalan peperiksaan. Baik, kata tugas yang pertama yang cikgu akan jelaskan di bahagian A ni, bahagian A dan kadang-kadang ada juga di bahagian B, iaitu apakah, siapakah, tentukan, nyatakan ataupun kenal pasti. Baik, respons yang kita harapkan daripada calon, okey, berikan fakta tanpa huraian. Okey, markah yang diperuntukkan ialah 1 fakta, 1 markah. Baik, seterusnya kata kunci mengapakah. Respon yang kita harapkan daripada calon, okey, berikan sebab dan beri huraian yang jelas. Baik, cikgu ada sertakan sini contoh soalan untuk mengapakah. Baik, ini ialah soalan SPM 2019. Okey, mengapakah keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan 4 markah. Baik, mulakan semasa menjawab dengan kepala ayat lah. Ini cikgu selalu tekankan. Kadang-kadang bila tidak ada kepala ayat ni, kemungkinan kamu akan di penalti. Itu kita akan potong markah. Ya. Baik, kamu mulakan kepala ayat iaitu keuntungan penting kepada perniagaan. Okey, itu kepala ayat. Okey, jawapan dia, okey, mengukur tahap prestasi perniagaan 1 markah. Petunjuk kepada kecekapan perniagaan 1 markah. Untuk kelangsungan perniagaan boleh dapat 1 markah. Mampu mengembangkan perniagaan, ya, menentukan hala tuju perniagaan, nak menarik pelabur-pelabur asing 1 markah. Maksimum 4 markah. Baik, sekiranya calon tak yakin dengan jawapan, calon boleh tambahkan jawapan untuk backup. Sekiranya jawapan dia 4 markah di atas tu tidak dapat markah penuh ya. Baik, seterusnya bagaimanakah? Kata kunci yang seterusnya ialah bagaimanakah. Baik, respon yang kita harapkan adalah calon boleh berikan 1 cara atau kaedah secara huraian yang mendalam ikut kepada peruntukan markah. Peruntukan markah dalam soalan. Okey, contoh soalan memerlukan jawapan sebanyak 6 markah. Baik, calon boleh bagi secara faktanya 1 fakta, 5 huraian atau boleh bagi juga 3 fakta, 3 huraian atau 2 fakta, 4 huraian. Yang penting cukup 6 markah ya. Okey, seterusnya jelaskan. Okey, yang ini antara soalan yang popular lah ya, antara kata kunci yang popular ya, jelaskan. Baik, respons yang diharapkan oleh calon, beri huraian atau contoh ikut peruntukan markah. Baik, kalau ikut yang ni kita boleh bagi dalam bentuk poin ya, tapi poin tu bukannya poin yang satu-satu ayat. Dia mesti dalam bentuk ayat pendek. Contoh di sini jelaskan kelebihan milikkan tunggal 4 markah. Baik, contoh jawapan. Okey, setiap kali nak tulis mesti mula dengan kepala ayat. Kelebihan milikkan tunggal. Okey, jawapan dia pertama, okey, kos operasi yang rendah. Itu maksudnya poin dalam bentuk yang ayat pendek ya. Menikmati keuntungan keseluruhan keuntungan perniagaan 1 markah. Boleh ditubuhkan. Okey, yang ni kita tengok macam pendek. Boleh tubuhkan, layak 1 markah. Ya, bayar cukai yang rendah, okey, mudah diuruskan. Okey, huraian dia 1 ayat 1 markah. Nah. Baik, calon akan dapat markah maksimum lah 4 markah. Baik, seterusnya
bezakan. Dari bahagian A ni dia jawapan dia lebih ringkas. Dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, kebanyakan jawapan dia masih lagi tertakluk dalam buku teks, ya. Jadi untuk soalan bezakan, kita perlu bagi perbezaan secara berpasangan. Okey. Baik, respon yang kita harapkan, nyatakan isi dan sudut dari sudut perbezaan. Okey, contoh cikgu bagi soalan di sini. Okey, gambar di bawah menunjukkan dua organisasi perniagaan. Okey, gambar satu organisasi X dan gambar dua organisasi Y. Baik, soalan dia nyatakan dua perbezaan antara organisasi X dan organisasi Y, 4 markah. Baik, jawapan dia untuk bahagian A, bahagian B ke? Okey, sesuai kita buat dalam bentuk jadual, lebih mudah. Okey, gambar satu tadi ialah gambar ataupun logo Majlis Belia Malaysia. Manakala organisasi Y ialah Tenaga Nasional Berhad. Okey, organisasi X tu ialah OBBU, organisasi bukan bermotifkan untung. Manakala Tenaga Nasional Berhad ialah organisasi bermotifkan untung. Jadi bila kita nak jawab, kita kena cari sudut perbezaan. Okey, perbezaan yang pertama ialah daripada sudut aktiviti. Baik, bagi Majlis Belia Malaysia yang mewakili OBBU, dia memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Manakala Tenaga Nasional Berhad ni, aktiviti dia ialah menawarkan barang dan perkhidmatan. Baik, perbezaan yang kedua daripada sudut tujuan. Okey, tujuan Majlis Belia Malaysia ni, iaitu OBBU ni, dia lebih kepada memberi kepuasan atau kebajikan kepada ahli. Manakala bagi Tenaga Nasional Berhad, dia lebih kepada memaksimumkan keuntungan. Manakala perbezaan yang ketiga daripada sudut kewangan, okey, OBU ataupun Majlis Belia Malaysia ni dia dapatkan sumber kewangan dia daripada mana? Okey, baik. Kalau OBBU ni selalunya dia ada juga dapat pembiayaan daripada kerajaan ataupun daripada yuran ahli ataupun daripada penajaan, daripada sponsor, daripada sumbangan, ya. Baik, manakala bagi Tenaga Nasional Berhad iaitu OBU, dia memperolehi modal daripada pemegang saham ataupun daripada pinjaman bank ataupun daripada keuntungan perniagaan. Akhir sekali itu, ini adalah bagi pelajar yang ada pengetahuan lebih sikit daripada sudut akta, iaitu Majlis Belia Malaysia ni ditubuhkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia iaitu ROS, manakala Tenaga Nasional Berhad adalah di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Okey, jadi satu perbezaan tu 2 markah. 1 markah untuk OBU dan 1 markah untuk OBBU. Ya, jadi dapat 2 markah bagi setiap perbezaan. Seterusnya soalan terangkan. Okey, terangkan ni soalan yang sangat popular lah dalam bahagian A. Okey, cikgu terangkan dulu, ya. Okey, terangkan ni kita selalunya markah dia adalah 2 markah. 1 untuk fakta, 1 lagi untuk huraian atau contoh. Ya, jadi 2 markah, huraian atau contoh. Pelajar-pelajar boleh bagi fakta, huraian atau contoh, tetapi markah fakta dapat 1, huraian atau contoh maksimumnya 1. Okey, ini contoh soalan yang cikgu berikan, soalan terangkan. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan syarikat perniagaan alam sendirian Berhad. Okey, menetapkan sasaran pengeluaran komputer sebanyak 100,000 unit pada tahun 2019 bagi memenuhi permintaan seluruh Malaysia. Peningkatan keuntungan setiap tahun sebanyak 15%. Terangkan ciri objektif perniagaan tersebut. Okey, macam biasa, mulakan tulisan kamu dengan kepala ayat. Ciri-ciri objektif. Okey, seperti yang kita tahu, ciri-ciri objektif ni ada 5, ya. SMART, ingat SMART. S, specific. M, measurable. A, attainable. R, realistic. Dan T,
adalah time frame. Jadi soalan ni dia nak 4 markah sahaja. Maka kita pilih, kita kena jawab, jawapan kena kait dengan soalan ya. Jadi kita ambil yang pertama ialah spesifik. Spesifik ni ialah fakta, 1 markah. Okey, kita nak terang buat huraian sekarang ialah objektif dinyatakan secara khusus iaitu mensasarkan pengeluaran komputer sebanyak 100,000 unit. Yang khusus tu ialah pengeluaran komputer. Okey, layak lagi 1 markah. Okey, yang keduanya kita ambil boleh diukur iaitu measurable. Okey, boleh diukur 1 markah fakta dia. Okey, boleh dibandingkan secara kuantitatif iaitu peningkatan untung sebanyak 15% dalam tempoh setahun. Okey, peningkatan untung sebanyak 15% tu boleh diukur. Jadi layak 1 markah. Okey, untuk 4 markah, markah fakta 1 markah dan huraian 1 markah ya. Baik, soalan minta tadi 4 markah ya. Jadi calon boleh bagi 2 fakta, 2 huraian. Atau contoh, kalau minta 6 markah maksudnya 3 fakta, 3 huraian atau contoh. Dan untuk soalan yang ada situasi, calon-calon kena bagi jawapan yang perlu dikaitkan dengan situasi. Okey, dan kata tugas yang terakhir dan yang popular dalam bahagian A ni ialah huraikan. Jadi soalan kata kunci huraikan dengan terangkan ni selalunya calon kadang-kadang dia terkeliru. Baik, cikgu tekankan lagi sekali, untuk terangkan markah dia adalah genap, 2 markah. Fakta, huraian atau contoh lagi 1. Manakala huraikan ni markah dia fakta 1 markah, huraian 1 markah dan contoh 1 markah. Jadi kalau dia nak 3 markah tu kena bagi fakta, huraian dan contoh. Dan baik calon-calon diharapkan memberi respon macam yang cikgu berikan tadilah. Fakta, huraian dan contoh. Bezakan dengan terangkan dia fakta 1, huraian atau contoh tu 1 markah saja. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada contoh soalan huraikan. Okey, yang ni juga soalan SPM ya, soalan SPM 2018. Okey, huraikan tujuan perniagaan 3 markah. Baik, soalan ni soalan direct, soalan tidak ada aplikasi, soalan tidak ada simulasi ya. Baik, kepala ayat dia tujuan perniagaan. Okey, kita kena bagi fakta dulu yang pertama iaitu menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, itu adalah fakta. Okey, huraian seperti organisasi bermotifkan untung dan contohnya ialah jualan di kedai runcit. Untuk lebih mudah selalunya kamu jawab fakta 1 baris, huraian 1 baris, contoh 1 baris. Ya. Jadi pemakahan lebih mudahlah untuk cikgu-cikgu bagi ya, iaitu fakta 1 markah, huraian 1 markah dan contoh 1 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian B dan bahagian C, kata kunci. Yang cikgu terangkan tadi ada juga dalam bahagian B dan bahagian C, tetapi yang cikgu terangkan kemudian ini khusus untuk soalan-soalan yang kepada jawab soalan yang lebih sukar sikit ya. Iaitu kata tugasnya sejauh manakah beri komen atau beri pendapat. Maka respon yang diharapkan, calon kena menulis sama ada dia sokong atau tidak sokong dengan penyataan tu. Okey, tulis ayat dia saya bersetuju ataupun saya setuju. Lepas tu bagi alasan positif. Atau saya tak setuju. Bagi alasan tidak setuju. Perniagaan ni mudah ya, jawapan dia kita boleh terima dua-dua, setuju ke tak setuju. Tetapi alasannya yang perlu kamu bagi. Kalau tak setuju, bagi tak setuju. Kalau setuju, bagi setuju. Okey, itu yang beri pendapat dan komen ya. Okey, seterusnya jelaskan kesan. Baik, kalau sebut kesan saja, maksudnya calon-calon kena memberikan kesan baik. Kesan baik ialah kelebihan. Dan kesan buruknya ialah kekurangan. Okey, ya, kita pergi kata kunci seterusnya. Ini juga banyak dalam soalan kajian kes ya. Wajarkah, setujukah
kemukakan alasan atau beri hujah. Okey, respon yang kita perlu berikan di sini ataupun calon-calon perlu bagi, buat keputusan atau nyatakan satu pendirian ataupun beri alasan yang mendalam ataupun deep lah kita kata, kenapa kamu setuju dan kenapa kamu tidak setuju. Ini dalam bahagian C lah, dalam soalan kajian kes selalunya. Okey, soalan bandingkan. Okey, bandingkan kamu kena bagi dua, satu persamaan, satu perbezaan. Okey, perbezaan sama dengan yang dalam bahagian A, kita bagi dalam bentuk jadual. Dan selalunya soalan-soalan bandingkan ni markah dia adalah ganjil. Ya, kalau ganjil maksudnya kalau 7 markah, katakan bandingkan ni dia minta 7 markah. Jadi kalau kamu hanya ada satu saja persamaan, okey, bagi satu persamaan, 3 perbezaan. Persamaan 1 markah, 3 perbezaan 6 markah. Jadi 6 campur 1, 7 markah. Kalau kamu bagi 3 persamaan, maksudnya dah ada 3 markah, maka kamu bagi lagi 2 perbezaan, 4 markah. Jadi 4 campur 3, 7 markah. Jadi di sinilah calon kena tahu macam mana dia nak tulis jawapan dia tu. Kalau tak ada persamaan, maksudnya kamu tak akan dapat markah maksimum 7 markah. Okey, seterusnya tentukan pilihan. Contohkan dia bagi soalan, dia bagi 2 pilihan, sama ada P atau Q. Jadi kita kena buat keputusan sama ada nak pilih P atau nak pilih Q. Kalau kita pilih P, maksudnya kita bagi kelebihan, berikan alasannya kenapa pilih P dan kenapa keburukan kepada Q. Kalau pilih Q, maksudnya kenapa lebihnya Q dan kenapa kurangnya P. Ya. Baik, seterusnya soalan syorkan, cadangkan dan sarankan. Okey, yang ini biasanya dah masuk tahap tinggi, aras tinggi, iaitu kita kena beri pandangan atau idea yang boleh diaplikasikan dalam salah satu isu, iaitu kita kena bagi cadangan lebih daripada 1. Tengoklah, kalau dia minta cadangan tu 4, kamu kena bagi 4. Kalau cadangan tu 3, bagi 3. Bagi lebih lagi bagus, untuk backup mana yang salah lah. Okey, seterusnya hubung kait, yang terakhir dalam kata tugas ni ialah hubung kaitkan, iaitu kita beri satu pertalian berdasarkan beberapa ciri atau faktor. Kita kaitkan. Baik, seterusnya cikgu nak tekankan perkara-perkara yang perlu dia beri perhatian semasa menjawab kertas 2, pasal kertas 2 ni wajaran dia tinggi, 60%. Yang pertama sekali, kita peruntukkanlah masa sebanyak 5 minit pertama untuk baca semua soalan. Kita wajib jawab 8 soalan, 8 soalan. Kita ada 2 jam 15 minit, peruntukkan 5 minit untuk baca soalan secara umum. Okey, bahagian A pilih 5, bahagian B pilih 2 dan kajian kes wajib. Okey, 2 kita gariskan kehendak soalan, kata tugas dan juga peruntukan markah. Okey, pilih pilih dan tentukan soalan yang nak dijawab pada bahagian A dan B. Bahagian C wajib jawabnya, tidak ada pilihan. Okey, bahagian 4, yang ni memang nak kena beritahu betul-betul, jangan salin soalan. Tulis nombor soalan dan terus menjawab, mulakan dengan kepala ayat. Okey, pilih soalan yang kamu rasa kamu boleh dapat markah yang maksimum. Okey, nak pastikan kita boleh dapat markah yang penuh lah. Okey, dan jangan jawab jangan jawab semua soalan bahagian A dan bahagian B. Kita ada peruntukan bahagian A 1 jam saja. Baik, bahagian A kertas 2. Okey, soalannya kita nak pilih 5 soalan sahaja. Peruntukan 1 jam sahaja. 5 soalan maksudnya 1 soalan 12 minit. 1 soalan 10 markah. Soalan pada kertas bahagian A ni selalunya soalan lebih kepada ingat dan faham. Soalan ni mudah untuk pelajar-pelajar sekolah. Baik, hampir keseluruhan soalan bahagian A ni banyak dirujuk daripada buku teks. Jadi bila kamu baca, kamu luahkan balik saja apa yang telah kamu dapatkan ilmu-ilmu daripada buku teks.
Baik, soalan kalau ada berbentuk kebat pun, kebat yang kebat mudah. Dan jawapannya kamu boleh rujuk kepada soalan. Soalan-soalan contohnya dalam bentuk gambar, dalam bentuk jadual, maklumat ke, dalam bentuk perbualan, graf dan juga rajah. Jawapan ada di situ. Kita boleh ambil ya. Okey, untuk bahagian B kertas 2, jawab 2 daripada 3 soalan. Peruntukan masa ialah selama di sini ya, masing-masing kena buat ya, 40 minit sahaja. Satu soalan 15 markah, peruntukan 20 minit untuk satu soalan. Ya. Dan bahagian B ni dia ada, kalau yang awal-awal dulu ceraian dia 2. Tapi sekarang kita tengok dah ada 3 ceraian ya. Kadang 3 ceraian 15 markah tu jadi kamu lebih ada orang kata apa? Untuk dapatkan markah yang lebih baiklah pada bahagian B ya. Dan ingat soalan-soalan bahagian B ni dia sangat menguji, ya, dia ada uji kemahiran kebatnya dan soalan-soalannya adalah berdasarkan situasi, ya, soalan-soalan yang kompleks, ya, ada data, ada sumber-sumber sebenar, ada petikan kes, ada keratan akhbar dan juga daripada bahan-bahan internet. Baik, jawapan calon lebih terbuka, maksudnya jawapan juga boleh diterima daripada luar buku teks. Jadi calon-calon perlu mengkaji dan menganalisis soalan serta baca petikan soalan dengan teliti. Jawab dengan mendalam dan terperinci mengikut kehendak soalan. Baik, kita terus pergi pada bahagian C. Bahagian C ni selalu calon tak suka jawab. Pasal soalan ni adalah soalan kajian kes dan soalan ni wajib. Tetapi selalu calon tak cukup masa untuk jawab soalan ni ya. Baik, soalan ni kalau boleh kamu peruntukkan antara 26 hingga 30 minit sahaja. Markah untuk kajian kes ialah 20 markah dan selalunya dia berbentuk kebat, tetapi soalan ni lebih mudah daripada bahagian B. Baik, topik-topik yang ditanya ialah antara gabungan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, ada 4 atau 5 ceraian ataupun soalan, mungkin soalan A, soalan ada B1, B2, C1, C2 ke, soalan D ke, soalan E. Okey, panjang kes selalunya 2 muka surat, termasuklah dalam soalan-soalan tu ialah rajah, carta, graf ke, dokumen ke, jadual atau gambar atau penyata akaun ya. Okey, seperti juga bahagian B, kaedah pemakahan bagi bahagian C dia lebih kepada open schema. Okey, baik, jawapan-jawapan akan diterima daripada luar buku teks asalkan logik ya, dan juga daripada kesepaduan daripada mata pelajaran lain ataupun isu-isu semasa ataupun jawapan-jawapan yang logik lah. Untuk jawab bahagian C, kita baca soalan dulu. Baca soalan dulu, gariskan kehendak soalan, lepas tu baru kita baca kes. Okey, setiap perenggan dia ada konflik, ada petunjuk, iaitu ada tajuk soalan disebut dalam kes. Contoh soalan A dan soalan B mungkin berada pada perenggan yang pertama. Soalan C, soalan D mungkin perenggan ketiga dan keempat. Jadi jawapan dia ikut urutan ya. Soalan A duduk di atas, soalan B, seterusnya soalan C sampai soalan yang terakhir itu ikut urutan daripada kes ya. Baik, dan soalan yang terakhir selalunya berada di perenggan yang terakhir. Jadi pelajar boleh baliklah buat latihan ya yang ni. Ya, soalan kajian kesnya lebih mudah pada bahagian B ya. Baik, macam mana panduan untuk jawab soalan kajian kes? Baik, ada maklumat dalam kes yang boleh digunakan sebagai jawapan, iaitu isi tersurat. Maksudnya dalam kes ada jawapan. Okey, ada jawapan yang disembunyikan dalam kes. Yang ini adalah isi tersirat. Antara 3 hingga 4 markah tu tersirat. Maksudnya sama ada daripada teori yang kita belajar dan jangan jawapan merapu ya. Kena tengok juga sukatan-sukatan yang kita belajar dari bab apa yang dia tanya. Baik.
Boleh salin maklumat dalam bentuk poin tetapi jangan salin bulat-bulat. Ada calon dia salin perenggan demi perenggan. Kalau perenggan demi perenggan, markah tidak akan diberikan. Tetapi ambil poin-poin mana yang kita rasakan betul. Baik, soalan ni juga jangan jawab last minute. Sebaliknya, cubalah jawab selepas bahagian A, iaitu selepas kita jawab 5 soalan bahagian A, terus kita beralih kepada soalan kajian kes. Pasal kajian kes ni kena fikir sikit. Kalau pergi pada bahagian B tu soalannya selalunya lebih sukar juga. Baik, untuk dapat A, untuk bahagian kajian kes daripada 20 markah, selalunya calon sekurang-kurangnya mesti dapat 14 markah daripada 20 markah. Baik, sebagai kesimpulan, cikgu nak tekankan lagi sekali. Okey, dapat soalan, baca soalan dengan teliti, fahamkan kehendak soalan, jangan salah konsep. Baik, urus masa dengan bijak. Gunakan masa menjawab. Cikgu dah beritahu tadi, bahagian A kita ambil 1 jam untuk jawab. Bahagian B 40 minit. Bahagian C 26 hingga 30 minit. Dan 5 minit lagi untuk menyemak semua jawapan. Okey, faham kata tugas. Kata tugas yang mana? Yang tadi, jelaskan, terangkan, huraikan, mengapakah, apakah. Baik, faham semua penyataan ataupun stimulus yang ada dalam soalan dan kaitkan semasa menjawab. Terutama soalan-soalan berbentuk situasi. Baik, murid-murid, cikgu rasa kita dah sampai kepada bahagian akhir, penghujung teknik menjawab, dan cikgu nak tekankan lagi sekali lah perkara-perkara yang cikgu telah sampaikan. Yang pertama sekali tadi ialah format, format kertas soalan. Okey, lepas tu cikgu bagikan wajaran setiap kertas. Kertas 1 20%, kertas 2 60% dan kertas 3 20%. Okey, seterusnya ialah kata tugas soalan. Okey, cara pengiraan markah tadi, sama kamu nak skor, berapa markah yang kamu dapat untuk cemerlang, untuk lulus, dan cara menjawab dengan memulakan ayat, mulakan dengan kepala ayat, Dan cikgu harapkan, pelajar-pelajar semua telah pun dapat apa saja yang cikgu kongsi hari ini, dan cikgu harap objektif cikgu pada hari ini tercapailah. Jadi sekian sahaja untuk sesi pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.